Terima kasih. Kolaborasi semua pihak dalam merapatkan jurang antara masyarakat dituntut terutamanya dalam merealisasikan status negara maju 2020. Melihat keperluan itu juga, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara, Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros berpandangan sektor pendidikan adalah platform yang sesuai. Menerusi pendidikan, jurang dalam kalangan masyarakat mencakupi segenap aspek mampu dirapatkan. Ini termasuk dari segi ekonomi, kesihatan, kepenggunaan juga integrasi. Kerjasama daripada NGO dalam membantu kerajaan juga dijangka akan melonjakkan pencapaian negara yang dibuktikan menerusi pengumuman bajet 2016. Pendidikan, latihan-latihan sebagainya, kemudahan-kemudahan dan juga termasuk umpamanya program memperkasakan SME dan sebagainya. Ini akan memperkasakan, membolehkan jurang itu makin dikecilkan. Pandangan ini disuarakan beliau selepas Majlis Program Advokasi Ilmuwan di Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Kota. Program mendapat kerjasama Utusan Malaysia dan RTM, dihoskan penolong Ketua Pengarang Kumpulan Utusan Melayu Berhad, Datuk Muhammad Zaini Hassan bersama dua panel UMK, iaitu Profesor Rosdi Abdul Rahman dan Profesor Dr. Nik Maheran Nik Muhammad, serta seorang panel dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Madeline Burma. Teknik pengurusan bencana banjir kini menjadi agenda utama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam memberi pendedahan kepada pemimpin serta masyarakat setempat. Ini berdasarkan pengalaman ketika berdepan bencana banjir besar tahun lalu di negeri ini. Jajahan Pasir Mas dipilih menjadi lokasi penganjuran kursus bencana peringkat komuniti JBPM negeri melibatkan 150 peserta. Selama 3 hari, kesemua peserta didedahkan dengan pemahaman mengenai prosedur operasi standard SOP bagi usaha menyelamat dan penempatan penduduk terjejas banjir. Keperluan itu sebagai kesiapsiagaan di kawasan masing-masing untuk memberi tindak balas yang lebih sistematik apabila bencana serupa berulang. Sebelum ini, kursus yang sama pernah diadakan di Kuala Krai. Lebih teratur lah. Dari segi pengurus, dari segi menyelamat orang dan sebagainya, memindah mangsa, mereka ni lebih tahu. Mereka akan bekerjasama dengan pasukan penyelamat ni. Mereka lah akan kata membantu kalau perlu pindah ke apa ke maklumat awal untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi peranan mereka amat penting. Beliau menyatakan perkara itu selepas merasmikan majlis penutup program. Turut hadir Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Azmi Osman. Sementara itu, bagi peserta, jika sebelum ini mereka tidak mengetahui pengurusan bencana banjir, namun dengan ilmu yang diperolehi mampu dipraktikkan ketika memerlukan. Selama 3 hari saya berkursus ni, dapat saya mengambil beberapa iktibar lah, terutama dari segi persiapan pra banjir, semasa banjir dan juga pasca banjir. Dan ini dapat untuk saya kemaskan lagi jentera operasi banjir di peringkat daerah hamba. Kalau selama ini kami sebagai ketua komuniti di mukim masing-masing tak dapat membuat penyelamatan dengan betul. Jadi setelah kami menghadiri kursus selama 3 hari ini, jadi alhamdulillah begitu baik sekali. Satu pendedahan kepada kita sebagai ketua kampung, penggawa untuk menghadapi banjir. Jadi hasil daripada seminar kursus kita selama 3 hari ini, saya rasa banyak manfaat untuk kita menghadapi pra banjir. Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia bukan pengiktirafan kepada kampung terbaik, tetapi lebih menjurus penyatuan penduduk untuk membina kehidupan masyarakat sejahtera. Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob yakin kampung yang dipilih menjadi Johan merupakan contoh terbaik dalam menyampaikan dasar kerajaan. Kampung terbaik dinilai berdasarkan aspek kepimpinan dan pentadbiran, pendidikan dan latihan, ekonomi dan keusahawanan, patriotisme dan kemerdekaan, juga kerohanian kemasyarakatan.
Malah teknologi maklumat dan komunikasi serta kebersihan, kesihatan dan keceriaan turut diambil kira. Kita tak nak ada pihak yang akan mengambil kesempatan di saat ini bukan sahaja meracuni fikiran golongan belia-belia, tetapi mereka akan meresapi ke kampung-kampung untuk menidakkan sebagai bentuk kebaikan yang telah kerajaan buat, kejayaan yang kita telah capai selama ini, dan akhirnya rakyat akan terpengaruh dengan dayah-dayah yang negatif ini. 29 kampung dari 10 jajahan di negeri ini telah menyertai pertandingan kali ini dengan kampung kesedar Calil Gua Musang dinobatkan sebagai johan sekaligus membawa pulang wang tunai RM12,000. Tempat kedua pula dimenangi kampung Air Tawar Pasir Putih dengan membawa pulang wang tunai RM10,000, manakala tempat ketiga dimenangi kampung Cerang Hangus Macang yang membawa pulang RM8,000. Sekian paparan berita dari Kelantan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.